Assalamualaikum guys, apa khabar? Okay, so hari ini 17 hari bulan Mac 2024, hari Ahad. Semua tengah berpuasa ke tu? Ingat, kalau nak pakai plastik hitam, berhati-hati, banyak operasi. Okay, alright, so mungkin you terkejut, apa ke benda pula tiba-tiba buka-buka chat line je nampak ni. Okey, ini adalah untuk Dow Jones, okey, indices Dow Jones. Hari ini saya ingin membuat analisa untuk Dow Jones pula. Gitu. Okey. So, insya-Allah hari ini saya akan buat banyak video jugalah. Insya-Allah kalau berkesempatan. Okey. So tadi sebelum ni saya ada buat Nasdaq. So sekarang saya akan buat US30. Mungkin kejap lagi saya buat bawah lagi. Tengoklah macam mana nanti. Okay. Alright. So pertama sekali, kepada mereka yang rasakan video-video saya sebelum ini semua bermanfaat, silalah like, subscribe ataupun share. Klik je button tu guys, tak kena bayar pun. Okay. Kalau you all pun ada channel sendiri, just subscribe saja. InsyaAllah saya akan subscribe balik kepada anda semua. Itulah cara kita untuk menaikkan subscription kita bersama-sama. Okay. Subscribers kita sama-sama. Sorry, ayat pun dah tak betul dah. Dah makin dah tengah hari ini, kepala dah ting. Haus semua ada kan, betul tak? Okay, so tanpa membuang masa, jom kita buat analisa berdasarkan kepada line chart dan storyline. Alright, so sekarang untuk US30 saya buka time frame daily. Kalau kita tengok current market price berada di sini, sedang menuju ke mana? Sedang menuju ke bawah. So apa yang saya akan buat adalah saya akan cari di manakah zone ataupun ke manakah zone yang dia boleh pergi. Kebiasaannya dia akan pergi ke zone yang adanya SNR yang legit, yang kuat, yang betul-betul tajam. Macam mana yang nak pastikan tajam? Ini tak tajam. Ini tak tajam. Ini tak tajam. Mana yang tajam? Ini tajam. Mana lagi tajam? Ini lagi tajam. Ini betul-betul tajam. Ini tak tajam. So kita buat dia X. Gitu. Terkena pula kat sama. Ini tak tajam. Okay? Ini tajam, ini tajam. So di manakah kita perlu mencari zon-zon SNR yang legit? Iaitu adanya huruf A, macam bentuk huruf A dan huruf V. Ini mesti you dah belajar pun. So saya hanya sekadar recap sahaja daripada apa yang you pernah belajar. Okay? So daripada sudut storyline, sekarang inilah perjalanan dia. Ini adalah current market price. Sekarang current market price sedang menuju ke bawah. Lihat ke bawah. Okay? So untuk daily time frame, apa yang saya boleh buat, saya akan tandakan first zone dia. Ini first zone dia. Dan kita nampak di sebelah kiri ini juga terdapat zone yang sama juga. So saya akan tarik je sekali semua dan saya akan besarkan dia sampai ke cecah dua-dua ni sekali supaya mudah. Betul tak? So kalau nak pergi, biar dia pergi sampai ke level yang seterusnya ataupun sampai di sini ataupun dekat sini. So might as well saya tandakan dua-duanya sekali. Okay. So ini kalau market price dia, current market price dia ke bawah. So ini adalah zone A. Saya buat dulu zone A supaya kita nampak sama-sama. Buruk lah. Gitu. So saya buat ni 14. Ni zone A. Tandakan pula warna apa? Bagi warna cantik sikit lah. Warna tu. Zone A. Gitu. So ini adalah zone A. Dia sedang menuju ke zone A. Kalau dah sampai ke zone A, so lepas tu dia pergi mana? Dia akan pergi ke atas pula. So dekat atas ni kita kena tandakan semuanya ni sekali disebabkan dia berada berdekatan. Tak apa, kita tanda je. So ini adalah zone apa? Ini adalah zone B pula. Gitu. So kalau dia dah sampai ke bawah, kalau dia respect dan dia patah balik, dia membuat reversal, dia reject price tu, bermaksud dia akan pergi ke zone B. So ini je antara dua zone yang kita akan tandakan dulu. Okay, so sama ada dia pergi ke zone A, turun bawah ni, respect, dia reject, dia pergi ke sini pula. Gitu. So at least senang. Tapi di setiap time frame adanya drop block. Yang itu kita kena tahu. Sebab apa? Sebagai contoh. Jauh pula dia pergi. Okay, sebagai contoh. Gini.
Ini adalah daily. So saya dah jumpa dah 2 zone yang saya akan tandakan. Sebab next zone ni kita abaikan dululah. Kalau dia break, then dia akan pergi ke sini lah. Senang cerita. Ini kita tandakan current market price dan possibility zone ke manakah dia nak pergi. So apa yang saya akan buat seterusnya, saya akan tukar kepada candlestick. So ini adalah zone yang saya rasa ini dia punya kenaikan kuat. Lepas tu dia reject. So adakah dia akan reject lagi sekali ataupun tidak? Itu yang menjadi persoalan. Perasan tak? Nampak? Ini adalah zone yang kuat di mana inilah punca kenaikan yang break the whole structure sebelum-sebelumnya. Dia break terus. Ini daripada sudut storyline. So dia break, bila dia pergi balik, tengok, dia reject, naik balik. Dia reject lagi, dia naik balik. Dia reject lagi sekali, dia naik balik. So adakah sekarang ini, jika dia pergi lagi sekali kepada zone A ni, adakah dia akan reject lagi sekali? Ini yang menjadi persoalan. Nampak? Dia turun, dia reject, dia pull back, dia reject, dia pull back, dia reject, pergi balik dekat zone B ni. Okay, then dia turun balik, pergi balik ke zone A ni lagi sekali. So sekarang ni, adakah akan terjadinya breakout nanti di sini sehingga dia membuat penurunan lagi sehingga ke the next level? Ini yang kita perlu lihat pada minggu hadapan. Sebab apa? Sebab jika kita tukar kepada line chart lagi sekali, ini adalah next zone dia. Nampak? Gitu. So ini kita akan tulis sebagai next zone supaya mudah kita nak melihat, oh kalau dia break, ini adalah next zone. Gitu. Saya tak boleh nak tandakan dia zone apa pula. Saya hanya boleh tandakan dia sebagai next zone. Begitu. Untuk time frame daily. Kalau dia break, maknanya dia pergi ke next zone yang sini. Sini pun ada banyak zone-zone. So itu yang kita kena berhati-hati. Alright. So current market price untuk daily time frame berada di bawah. So mungkin dia pergi kat zone A dan mungkin lepas tu dia reject balik ke naik ke zone B. Saya tak pasti. Apa yang kita boleh lihat, akan terjadikah rejection seperti yang terjadi sebelum ini. Kalau dia break lagi, bermaksud dia akan turun ke bawah ni pula. Ini pun adalah di mana daripada kekuatan dia close dan dia terus, tapi dia tak membuat break. Ini yang kuat sebenarnya. Sebab ini yang membreak the whole structure yang sebelumnya. Okay? Tapi tak apa. Kita tengok daripada storyline saja. Dan kita tukar pula kepada hour 4. Dan hour 4 sekarang kita lihat market berada di bawah juga. Betul tak? So kalau kita tukar kepada line chart, nampak masih ke atas begini, tapi nampaknya dia dah touch MA10 ke MA apa ni? Ni VWAP ni, mungkin dia akan turun bawah lagi. So next level dia tetap sama juga. Next level dia akan berada di setiap zone-zone yang terjadi. Ini pun ada zone walaupun tak kuat, tapi akan ada reaction di sini. Kena ingat sebab apa? Sebab ini adalah rock block dia. Dan tapi sebelum kita nak pastikan betul ke tak, kita kena tengok candle. Kita tengok, okey, ada tak pernah touch? Okey, dia pernah touch. So mungkin ini dah tak fresh. Faham tak? So mungkin dia akan naik sini dan mungkin dia akan turun pergi ke sini pula. Nampak? Di sini ada satu level lagi. Begitu. Ni. Kita tanda dulu guys. Tanda je. At least kita nampak. Betul tak? At least kita nampak. Dan kalau kita tukar kepada line chart, nampak? Itu tajam. So ini adalah the whole structure yang tadi tu. So ini pun ada tajam. Ini pun ada tajam. Tapi ini dah kena touch. Betul tak? Yang di sini. Yang sini dah tak fresh. So ini tak boleh pakai. Ini masih fresh. So mungkin dia boleh pergi ke sini. Kita tak tahu. Kita hanya perlu melihat ke manakah yang dia boleh pergi. Tapi dari sudut storyline, ini pergerakan dia. Alright. So mungkin ini juga dia reject. Katalah ini pun ada zone, nampak ni. Ini yang zone saya katakan tadi, zone A yang kata dia pergi ke sampai sini. Mungkin pula tiba-tiba elok je sampai sini, cup dia pergi ke atas ni pula. Saya tak tahu. Cuma kita melihat possibilities. Bukan daripada sudut elok wave saja, tapi daripada sudut storyline pun saya juga kena melihat sama ada tak possibilities ke mana dia boleh pergi. Faham Okay. So untuk minggu hadapan sampai ke 4 hours je lah, sebab saya tak nak tukar kepada kecil-kecil. Kita perhatikan 4 hours. Lagi satu, ianya kenapa saya pilih 4 hours, sebab dia mengajar kita untuk bersabar. Jangan terlalu FOMO sangat. Mengajar kita bersabar, tunggu candle 4 hours tu tutup, tengok apakah yang terjadi. Lebih selamat, lebih konsisten insya-Allah daripada kita nak sentiasa masuk je dekat setiap time frame, dekat setiap masa. Betul tak? So bila you tukar mindset you, aku hanya nak trade selepas candle 4 hours tutup, then you akan menjadi seorang, insyaAllah you boleh menjadi seorang trader yang konsisten. You akan sentiasa bersabar, you tunggu candle tu tutup, barulah you boleh tengok apakah reaksi yang dibuat oleh market, dan di masa itulah you boleh
membuat confirmation sama ada nak masuk entry ataupun tidak. Faham tak? Okay. Ini untuk kita mengajar diri kita sendiri. Salah satu caranya adalah melihat pada time frame. You pilih time frame you yang mana you nak sesuai. You tunggu candle tu close dulu, barulah you tengok reaction apa yang terjadi, dan barulah you cari confirmation untuk you masuk entry. Selagi tak ada confirmation, jangan masuk entry. Alright. So ini antara level yang saya akan tandakan untuk daily dan 4 hours saja, sebab selepas ini insya-Allah saya akan trade di 4 hours saja untuk bulan puasa ni, sebab sesuai bila dalam 8.30 tu kita nak pergi tarawih, betul tak? Nanti next candle buka balik untuk 4 hours pukul 10, sesuai lah, ngam-ngam. Habis tarawih pukul 9.30, 9.45, balik rumah sempat dah tengok chart lagi, betul tak? Alright. Jangan lupa ibadah tu penting. Gitu. Memang betul orang kata tarawih tu tak wajib, betul tak? Tarawih tu sunat saja, tapi at least setahun sekali, betul tak? Alright. Okay, so far ini sajalah saya punya perkongsian. Jika anda rasa anda ada pandangan lain dengan untuk pair US30 ni ataupun Dow Jones ni, silalah tinggalkan komen. Kita boleh berdiskusi di situ, Alright? Okay, itu sajalah saya nak bercakap. Itu yang saya nak kongsikan. Assalamualaikum guys dan selamat berpuasa. Bye.